Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah edisi Jumaat 14 Oktober 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Atika Naim. Berikut paparan utama petang ini. Pembinaan takungan air pinggiran sungai di Melaka kurangkan kebergantungan kepada negeri lain. Pemangku Raja Pahang, Raja Perlis perkenan permohonan pembubaran DUN. Baiklah, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Jakim mengisi paparan petang ini. Terus setia bersama kami. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Projek pembinaan takungan air pinggiran sungai TAPS di Melaka oleh Kerajaan Persekutuan akan menyelesaikan isu sumber air mentah yang terhad dengan meneroka sumber air mentah baru di negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, langkah bertujuan mengurangkan kebergantungan Melaka terhadap bekalan air mentah dari negeri lain. Kerajaan pusat juga telah meluluskan peruntukan sebanyak 350 juta ringgit melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA bagi pembinaan takungan air pinggiran sungai ataupun TAPS Melaka bertempat di Tasik Biru bagi menambah sumber bekalan air mentah di seluruh negeri. Sebagai penyelesaian jangka panjang, Kerajaan Pusat turut meluluskan peruntukan sebanyak 150 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi kerja-kerja penyaluran air mentah dari TAPS Melaka ke empangan JUS di daerah Jasin yang dijangka siap pada tahun 2028. Hab bin Abdul Latif. Kerajaan Pusat juga sedang melaksanakan projek pembinaan TAPS Journey di Alur Gajah dengan peruntukan 234.7 juta ringgit yang dijangka siap pada 2026. Selain itu, peruntukan 600 juta ringgit telah diluluskan kerajaan melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bagi projek pembinaan kolam duifungsi di Kerubung Melaka. Ia adalah projek menaik taraf kolam tempatan banjir sedia ada kepada kolam duifungsi bagi menyelesaikan masalah banjir yang sering berlaku di kawasan hilir Sungai Melaka. Dalam pada itu, Usaha Kerajaan Negeri Melaka melalui Syarikat Air Melaka Berhad SAMB untuk meneruskan pelaksanaan projek panel solar terapung di Loji Rawatan Air JUS Fasa 2 Empangan JUS Jasin disokong sepenuhnya Kerajaan Pusat. Perdana Menteri berkata projek itu selaras hala tuju ke arah mencapai negara sifar karbon menjelang 2050. Selain itu, inisiatif projek tenaga yang boleh diperbarui juga dijangka dapat memacu perkembangan teknologi yang lebih baik di Melaka. Selain daripada itu, inisiatif bagi renewable energy yang dirangka oleh SAMB juga dilihat dapat memacu perkembangan teknologi yang baik bagi negeri Melaka ini. Selain memastikan kecukupan bekalan air terawat untuk keluarga Malaysia Melaka, projek ini mampu meningkatkan nama negeri Melaka sebagai negeri maju selain mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Beliau berucap pada perasmian Loji Rawatan Air Kompak Cincin di Jasin. Loji rawatan air dengan kos pembinaan sebanyak 40 juta ringgit ini dibina dengan kapasiti 30 juta liter sehari yang memberi manfaat kepada 26,000 akaun di kawasan Jasin dan Melimau.
Pilihan Raya Umum PRU 15 akan tetap diteruskan walaupun 6 negeri memutuskan untuk tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kesemua negeri tersebut berhak membubarkan DUN masing-masing pada bila-bila masa. Kerana 6 negeri itu dari segi persiapan pilihan raya, daripada SPR, dari segi bajetnya tentu akan melibatkan yang kos yang agak tinggi itu. Jadi SPR akan menanggung 2 kos dan rakyat akan mengundi 2 kali. Sebab itu saya dalam mesej pembubaran parlimen, walaupun saya kata kajian negeri telah, beberapa negeri telah pun mengumumkan, jadi saya mencadangkan, mengesyorkan kalau boleh diadakan secara bersama. Tapi since keputusan telah dibuat oleh 6 negeri ini, jadi pilihan raya akan diteruskan seperti biasalah. Dan untuk mereka boleh berhak untuk membubarkan DUN mereka bila-bila masa saja. Semalam, Mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Pusat memutuskan untuk mengekalkan pendirian tidak membubarkan DUN Kelantan, Terengganu dan Kedah. Selain 3 negeri di bawah pentadbiran PAS, 3 negeri yang turut tidak membubarkan DUN termasuk Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad telah dititahkan untuk menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Kinta di Ipoh hari ini. Ia dipercayai berkaitan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN selaras dengan pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Jelas beliau, sebarang pengumuman berkaitan pembubaran DUN Perak akan dimaklum pihak istana. Terdahulu pada Rabu, Datuk Seri Sarani yang menghadap Sultan Nazrin berkata baginda belum memberi sebarang perkenan berkaitan pembubaran DUN Perak. Tambahnya, sebarang ketetapan mengenai permohonan pembubaran DUN akan diumumkan selepas Sultan Nazrin berkenan membuat keputusan. Sementara itu, DUN Pahang dibubarkan berkuat kuasa hari ini bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan serentak dengan PRU 15. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail memaklumkan beliau telah menghadap pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musafa Bilal Shah bagi mendapatkan perkenan pembubaran DUN itu. Selaras Fasal 2 Perkara 26 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang, Tengku Hassanal telah berkenan agar DUN Pahang ke-14 dibubarkan berkuat kuasa pada hari ini. Dikategorikan sebagai jalan kampung di bawah imej kerajaan negeri. Selama 53 bulan ini saya dapati banyak perkara yang rakyat boleh lihat apa yang telah kerajaan negeri buat dan laksanakan. Dan ini adalah perkara yang benar. Sebagai contohnya, kalau sekiranya berlaku banjir, kita lihat bagaimana kerajaan negeri berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu masa banjir. Dan sekarang ni pun kita telah memperuntukkan untuk pasca banjir sebanyak 47 juta ringgit untuk persediaan dalam pada itu kita. Yang di-Pertua DUN Pahang, Datuk Seri Ishak Muhammad memaklumkan notis pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Pahang telah diserah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tengah hari tadi. Notis diserahkan kepada Pengarah SPR Negeri Datuk Zamri Hamli di Wisma Sri Pahang. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man turut mengumumkan pembubaran DUN Perlis berkuat kuasa hari ini. Dan Alhamdulillah, Bila Imam Datuk Tuanku telah pun memberikan perkenannya dan tarikh pembubarannya adalah pada hari ini, Jumaat 14 Oktober tahun 2022. Dan Bila Imam boleh juga telah menandatangani proclamation ataupun pengisytiharan pembubaran Dewan Undangan Negeri berkuat kuasa mulai hari ini juga.
Beliau dan Speaker Dun Perlis, Datuk Hamdan Bahari telah menghadap Raja Perlis di Galeri Diraja Arau pada pukul 3 petang semalam dan menyembah maklum memohon pembubaran Dun Perlis. Pembubaran ini bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan serentak PRU 15. Dalam pada itu, Datuk Seri Azlan turut mengumumkan pindaan undang-undang tubuh kerajaan negeri berkaitan dengan peruntukan rang undang-undang RUU anti lompat parti akan berkuat kuasa mulai 1 November ini. Wakil-wakil rakyat Dewan Undangan Negeri Perlis adalah tertakluk kepada penguatkuasaan pindaan ini mulai 1 November. Jadi sekiranya pilihan raya ini diadakan, tapi sekarang ni semua adun dah kan, dah tak ada lagi dah. Kalau hari ini dibubarkan tak ada lah. Jadi mulai 1 November adun-adun yang baru nanti yang akan dilantik setelah pilihan raya umum yang ke-15 akan tertakluk kepada pindaan ini. Pindaan yang dipersetujui sebulat suara 13 ahli Dun Perlis yang hadir persidangan Dewan Undangan Negeri semalam telah mendapat perkenan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail. Kestabilan politik negara diyakini dapat dinikmati menerusi PRU 15. Menurut penganalisis sosiopolitik Dr. Muhammad Nazri Muhammad Nur, bagaimanapun ia bergantung kepada sejauh mana kekuatan parti yang menjadi pilihan rakyat. Jadi kalau ada parti yang agak dominan di Semenanjung, kalau boleh dapat sepaling kurang 90, tapi lebih baik 100 kerusi, maka kita boleh jangkakan lebih kestabilan berbanding 2018-2020. Tetapi kalau tak ada parti besar yang ataupun pakatan parti yang mampu mencapai lebih 90 sekurang-kurangnya, keadaan mungkin status quo. Maksud kata sebagaimana yang berlaku 2018-2020. Kan? Cuma dalam masa yang sama juga tahun 2020-2021 dan kita perlu menerima. Tambah Dr. Muhammad Nazri, meskipun hasilnya masih menjadi teka-teki, pelaksanaan Akta Anti Lompat Parti dijangka boleh menjadi mekanisme untuk mengimbangi serta mewujudkan kestabilan politik tanah air secara keseluruhannya. Bila bercakap dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Jadi bila dah menang, Penubuhan Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC akan membolehkan tindakan bersepadu dan segera dilakukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata NSRC ditubuhkan bagi menangani kes jenayah penipuan cyber dengan lebih berkesan seperti yang diumumkan dalam bajet 2023. NSRC menggabungkan sumber dan kepakaran Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, institusi perbankan serta syarikat perkhidmatan telekomunikasi bagi menerima laporan daripada mangsa penipuan cyber. Mangsa jenayah cyber boleh hubungi talian khusus bank bagi laporan insiden penipuan cyber yang akan beroperasi 24 jam atau talian NSRC menerusi talian 997 yang akan beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari 8 pagi hingga 8 malam. Pihak NSRC, agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan pribadi seperti nombor pengenalan pribadi, kod pengesahan transaksi TAC, kata laluan sekali sahaja OTP atau kata laluan. Orang ramai dinasihatkan membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai NSRC, orang ramai boleh menghubungi NFCC dalam talian 03 8861 3830. Baik saudara, seperti biasa perkembangan cuaca semasa langsung bersama pegawai Met Malaysia Muhammad Napizi Mat Napiah. Napizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa.
Imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif pada petang ini yang melitupi kebanyakan kawasan untuk negeri-negeri di sebelah pedalaman dan juga di pantai timur Semenanjung. Dan hujan lebat dan ribu petir juga berlaku untuk kebanyakan kawasan bagi negeri-negeri berkenaan yang dijangka akan reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, hujan dan ribu petir yang berlaku untuk negeri-negeri di sebelah pantai timur Semenanjung seperti di Kelantan dan juga Terengganu dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke lewat malam. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan terbabit dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca dilihat cerah untuk kebanyakan bahagian pada petang ini dengan hujan dan ribu petir hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar bahagian Kuching dan Serian di negeri Sarawak, juga di sekitar bahagian pantai barat di negeri Sabah yang juga dijangka akan reda menjelang awal malam. Selain itu, jabatan kami juga telah pun menurun taraf amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kawasan perairan di sekitar Laut Cina Selatan ini. Dengan kini hanya melibatkan kategori pertama bagi kawasan perairan dan perkapalan yang berwarna kuning. Keadaan ini masih lagi berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Bersua kembali, 15 anak keluarga Malaysia mewakili 43 penerima menerima sumbangan Yayasan Keluarga Malaysia daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKL Melaka di MITCI Keruh. Penerima sumbangan merupakan mereka yang kehilangan ibu, bapa atau penjaga disebabkan akibat COVID-19. Dan itu kita terus saja bersama Nur Amalina Abdul Halim di lokasi. Silakan Amalina. Ya, Atika, untuk makluman bantuan berkenaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun menyampaikan sebanyak 1,000 sehingga RM1,500 seorang telah pun diberikan kepada mereka yang berusia sejak lahir hingga 18 tahun atau sehingga tamat pengajian ijazah pertama mengikut kategori umur masing-masing. Dan dalam ucapannya juga, beliau telah memberitahu program pembasiman kemiskinan tegar keluarga Malaysia BMTKM di Melaka yang mana fasa pertama melibatkan 2
dua lokaliti iaitu Jasin bagi Melaka Selatan dan Alur Gajah bagi Melaka Utara yang akan memanfaatkan 60 ketua isi rumah KIR. Malah sektor pelancongan di negeri ini juga akan terus diperkasakan menerusi projek ekoturism paya lebar dengan peruntukan 2.3 juta ringgit dan projek menaik taraf kolam air panas Gading sebanyak 17.9 juta ringgit. Untuk makluman Atikah serta penonton setia RTM, saya kini berada di Dewan bersebelahan dengan Dewan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang mana turut diadakan kenduri rakyat sejajar dengan konsep nilai prihatin dan kasih sayang yang dibawakan oleh keluarga Malaysia. Dan seperti mana yang dapat saksikan, inilah dia kemeriahan yang saya dapat bawakan kepada anda, mana kira-kira 1,000 orang dijangka akan memeriahkan kenduri rakyat ini yang akan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Ketua Menteri Dato' Seri Sulaiman Mahmud Ali. Pelbagai jawadah menarik disediakan sepanjang kenduri rakyat ini, antaranya ada sop kambing, kari kambing, asam pedas tetel, kita ada capati, lempeng, malah minuman ikonik negeri Melaka seperti coconut shake, batu berendam dan juga mango float turut disediakan di kenduri rakyat ini. Dan untuk makluman juga, melalui kenduri ini selain mahu mempromosikan kepelbagaian menu serta juadah sihat, JAKM ini juga mahu mengembalikan semula nilai-nilai kasih, akhlak murni dan keharmonian dalam konteks keluarga Malaysia. Kepada seluruh keluarga Malaysia, ayo datanglah beramai-ramai ke Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Negeri Melaka yang akan berlangsung selama 3 hari bermula hari ini dari jam 9 pagi hingga 9 malam di MITC Aikro. Kerana pelbagai aktiviti menarik disediakan. Kita ada pameran daripada agensi dan juga kementerian. Kita ada gerai jualan serta pelbagai lagi yang menanti seluruh keluarga Malaysia. Jadi saya kira sampai di sini dahulu lintas langsung yang saya dapat kongsikan kepada anda. Bersama saya Nur Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan kembali semula bersama Atikah di Angkasa Puri Selegai. Baik, terima kasih Amelina untuk perkembangan JAKM di MITC Aikro Melaka. Kita berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Sistem pentadbiran harta pusaka di Malaysia harus diselaraskan agar prosedur pengurusan dapat dipercepat. Itu antara fokus dari JAKIM langsung di Kompleks Islam Putrajaya bersama Nur Azlinah Nordin di sana. Silakan. Ya, Atikah, menurut Ketua Pengarah dan juga Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, Dato' Naim Mokhtar, buat masa ini proses pengurusan harta pusaka mengambil masa yang agak panjang berpunca daripada pelbagai prosedur agensi-agensi berkaitan sehingga menyukarkan orang ramai. Jabatan Peguam Negara akan bertindaklah untuk mencadangkan dan mungkin akan bawa syur ke Parlimen supaya pindaan dibuat kepada Perlembagaan Persekutuan supaya memberikan kuasa pelantikan pentadbir tadi yang saya sebut pentadbir tadi dan juga perintah pembahagian harta tadi itu diberikan kepada Mahkamah Syariah. Bukan sahaja untuk menentukan waris tetapi juga untuk melantik pentadbir harta dan juga untuk mengeluarkan perintah pembahagian dan juga pembahagian data. Menurut Dato' Naim, ketika ini hanya negeri Sabah yang telah melaksanakan pengurusan harta pusaka sepenuhnya di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Beliau bercakap selepas menyertai persidangan meja bulat ke arah memperkasakan pengurusan harta pusaka di Putrajaya.
2,000 usahawan asnaf dipilih Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP untuk menyertai program skim Aidana Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Pembangku Ketua Pengarah YAPIM Musran Tawil berkata, skim merupakan akuan pemilikan emas sebagai sekuriti bagi membolehkan mereka memperoleh akses kredit daripada institusi keuangan terpilih. Yang menariknya program ini, mereka yang mendapat pembiayaan ini, mereka tidak dikenakan sebarang kadar keuntungan. Andai kata mereka meminjam RM5,000, mereka membayar RM5,000. Yang menariknya pula, selepas kita membayar RM5,000, cagaran RM5,000 itu tadi, iaitu berbentuk emas, telah menjadi milik dia. Apa maksud dia dekat sini? Melalui program ini, YAPIM dan MAWIP membantu asnaf untuk membuat simpanan, dan simpanan tersebut dibuat di peringkat awal, bukannya selepas mereka berniaga atau mendapat keuntungan. Jelas beliau, ia juga memupuk semangat menabung dan menyimpan emas serta membantu individu yang tidak mempunyai cagaran dengan menyediakan perlindungan jaminan untuk mendapatkan kemudahan kredit. Beliau ditemui media ketika menghadiri program pembangunan ekonomi dan keusahawanan asnaf di ibu negara. Sebelum saya join ini, pernah menjaga tapi maklumlah kecil-kecilan kat rumah. Lepas tu, jadi itulah sikit-sikit. Lepas tu, YAPIM dengan MAIP ada buat majlis macam ni, program macam ni. Jadi saya join. Alhamdulillah, dapat sikit sebanyak dapat membantulah. Dari segi untuk modal, untuk beli barang yang perluan. Bantu Penduduk Islam Kemboja, Badan Bukan Kerajaan NGO Medic Aid Society tawar perkhidmatan perubatan secara percuma di Hospital Beyond Boundaries di Phnom Penh. Ia termasuk beberapa siri pembedahan hernia atau angin pasang. Menurut Presidennya Dr. Syarif Sihat, misi disertai 6 doktor pakar, doktor siswazah, doktor gigi, 4 jururawat terlatih dan 4 sukarelawan. Pada hari pertama, seramai 6 orang anak-anak telah menjalani pembedahan di Hospital Beyond Boundaries. Hospital ini telah menjalankan kolaborasi bersama pihak Medic Aid sejak tahun 2017. Kampung Chong Klong di wilayah Pusat. Pada hari ini memang jadualnya adalah menghantarkan anak-anak, dan anak-anak di sini sebenarnya dihimpunkan daripada 4 kampung yang berdekatan. Mereka semua datang ke sini dibawa oleh keluarga, dan sebelum mereka datang mereka telah diwar-warkan tentang kehadiran kami. Dengan dana sumbangan dan infak rakyat Malaysia berjumlah RM16,400, seramai 146 anak-anak telah dikhatankan dan bantuan barangan makanan turut diserahkan. Medic Aid turut menghulurkan sumbangan kepada Mufti Kemboja bagi pembiayaan Madrasah An-Nikmah Al-Islamiyah di bawah seliaan beliau. Ini merupakan misi tahunan Medic Aid Turun Padang membuat khatan beramai-ramai kepada penduduk miskin setelah misi kali pertama pada tahun 2017 berjaya. Pen nak mempelai tian ni nyuceng po launya nah. Pernah melai matang semakum melai tang kata mọi lui mà cạn KO. Ta bà xin đi mượn lui các bẹt cái ngay mượn làm mở $5 chủ tàu $5 là ụt pun lại đã không mà tòng này ụt pun bị pe. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya untuk hari ini. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Baik, terima kasih Azlina untuk perkembangan JAKIM di Melaka. Berbaki seminggu sebelum bermula kejuaraan MotoGP Malaysia, Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC, Azhan Syafriman Hanif mencakarkan lebih 170,000 penonton hadir menyaksikan perlumbaan yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 23 Oktober itu. Menurut Azhan Syafriman, jualan tiket MotoGP Malaysia kini sudah melebihi 50% dan pihaknya masih giat melakukan promosi untuk menarik lebih ramai penonton. Cumanya I think kita still need to push for the leftover and hopefully we can get the same crowd lah untuk tahun ni. Cuma I think this year another one or two challenge that we faced. One of the things that is a long weekend. Right after 23rd to 24th is Deepavali, so it's going to be a long weekend.
Bagi saingan musim ini, 3 pelumba tempatan iaitu Khairul Idham Pawi, Kasuma Daniel Kashimayuddin dan Azrul Hakim Anwar menerima tiket wildcard untuk bersaing dalam kelas Moto2. Manakala seorang lagi pelumba negara, Sharifuddin Azman, turut beraksi atas tiket wildcard dalam kelas Moto3. Utamakan tugas dan tanggungjawab. Itu peringatan daripada Panglima 5 Division kepada anggota ATM. Perinciannya bersama Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu untuk lintas langsung dari Sabah. Rita, silakan. Benar Atika. Anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM terus diingatkan agar tidak terlibat dalam mana-mana aktiviti politik. Panglima 5 Division Major Jeneral Datuk Abdul Rahman A. Wahab berkata, tugas dan keutamaan ATM adalah menjaga dan mengawal setiap masa persempadanan negara dari diceroboh sebarang anasir luar. Jadi di sini kita tidak mahu mereka melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dalam parti-parti politik yang mana mereka parti-parti politik yang sekarang ini dia akan mula berkempen dan sebagainya. Jadi kita tidak mahu melibatkan sebab mereka sepatutnya adalah lebih menumpukan penugasan mereka yang lebih profesional di dalam organisasi. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Perbarisan Hari Ulang Tahun ke-3 Division ke-5 Infanteri di Kem Lokawi, Kota Kinabalu. Major Jeneral Datuk Abdul Rahman turut memaklumkan bahawa pihaknya juga telah bersiap sedia menggerakkan aset maupun anggota bagi membantu penduduk terkesan sekiranya berlaku sebarang bencana monsun yang dijangka berlaku sehingga awal tahun depan. Beliau turut menyampaikan bakul makanan sumbangan 5 Division dan My Fun Action kepada warga Kem Lokawi yang mengalami masalah kesihatan. Bagi merancangkan lagi agenda penyelidikan di Universiti Malaysia Sabah UMS, sebanyak RM2 juta diperuntukkan pembiayaan diberikan kerajaan negeri kepada universiti tersebut. Pengumuman dibuat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam ucapannya pada Majlis Ikrar Aku Janji sempena Minggu Orientasi Pelajar Baharu pengambilan 2022-2023 di Dewan Chancellor UMS. Haji Ji yang juga Pro-Chancellor UMS dimaklumkan mengenai pelbagai program termasuk penyelidikan yang sedang dilakukan di universiti berkenaan ketika bertemu Naib Chancellor UMS yang baharu, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur beberapa hari lalu. Menurut Datuk Haji Ji, generasi muda mempunyai tanggungjawab melengkapkan diri dengan ilmu, kemahiran dan akhlak yang tinggi dengan adab yang sempurna melalui tertib pendidikan. Justru kerajaan negeri sentiasa memberi ruang dan peluang kepada belia di Sabah untuk terlibat dalam proses tersebut secara lebih holistik melalui beberapa inisiatif seperti Parlimen Belia Sabah serta program Fellow Sabah Maju Jaya. Datuk Haji Ji turut berharap agar golongan belia dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih dalam pilihan raya akan datang. Seramai 4,576 pelajar telah terpilih untuk pengambilan baharu tersebut yang mana 60.6% atau 2,770 daripadanya adalah dari Sabah dan selebihnya berasal dari Sarawak, Labuan, lain-lain negeri serta pelajar antarabangsa. Gabungan Rakyat Sabah GRS telah mengadakan mesyuarat tertutup semalam bertempat di Pejabat Bersatu Alam Mesra Sulaman. Mesyuarat lebih 3 jam berkenaan dipengerusikan pengerusi GRS yang juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Hadir dalam mesyuarat ahli komponen GRS antaranya Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STA Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingan, Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Maximus Ongkili, Presiden Parti Maju Sabah SAPP Datuk Yong Tekli dan Presiden Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Semalam, semasa merasmikan persidangan tahunan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bahagian Tuaran, Datuk Haji Ji menyatakan bahawa GRS akan meneruskan kerjasama rapat dengan Barisan Nasional BN untuk berdepan dengan Parti Pembangkang pada PRU15 bagi memastikan wakil 25 parlimen di negeri ini mampu memperjuangkan Sabah di peringkat persekutuan.
Bagaimanapun GRS belum membuat ketetapan mengenai calon yang bertanding buat masa ini. Baru-baru ini Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan kerjasama pelbagai komponen parti di bawah payung GRS dengan Barisan Nasional BN sebagai situasi yang istimewa. Tan Sri Muhyiddin turut menyerahkan sepenuhnya pimpinan di peringkat negeri untuk membuat keputusan terbaik khususnya melibatkan calon-calon yang akan bertanding kelak. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat menyeru agar Jabatan Pendidikan Negeri Sabah melalui guru-guru sekolah untuk memohon mengemaskini data pelajar di dalam sistem DBS agar tiada murid-murid sekolah rendah yang tercicir daripada menerima bantuan sosial sekolah yang diberikan percuma setiap tahun oleh kerajaan negeri. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata bantuan sosial ini merupakan bukti keprihatinan dan usaha kerajaan dalam membangunkan modal insan dan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu inisiatif utama dalam Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Harapan saya adalah agar pengagihan ini dapat dilaksanakan sebelum akhir tahun akademik 2022 ini. Dan kita minta kerjasama daripada beberapa buah sekolah yang mungkin belum lagi mengemaskini data pelajar mereka untuk dikemukakan kepada pihak kementerian dan juga KOSAN bagi tujuan pengagihan bantuan sosial sekolah ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas program penyerahan bantuan sosial sekolah di Sekolah Rendah Pekan di Putatan. Seramai 16,500 murid sekolah rendah di daerah Sipitang, Kuala Penyu, Tambunan dan Putatan menerima bantuan sosial sekolah. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Lebih banyak perkongsian isu dalam negara melalui berita wilayah selepas ini. Dengan itu kembali bersama Atika Naim di Angkasa Puri. Silakan Atika. Baik, terima kasih Rita untuk perkembangan di Sabah. Menyusul selepas ini, kita ke Sarawak. Seperti yang dijanjikan, kita ke Sarawak. Antara fokus berita dari bumi ke Nyalang, makanan tradisional kaum di Sarawak berpotensi ke pasaran luar. Perinciannya kita bersama Buma Win. Buma? Ya, Tika. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Kejayaan Jaringan Petunjuk Pembangunan Mampan Bandar Luar Bandar Malaysia atau Murninets di Sarawak perlukan kerjasama sumbangan data semua jabatan dan agensi terlibat. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu data tersebut akan digunakan oleh pihak berkuasa tempatan PBT untuk menilai dan menentukan tahap kemampanan dan kelestarian pihak berkuasa tempatan melalui indikator-indikator yang seragam. Datuk Seri Dr. Sim berkata ini termasuk data untuk Sustainable Development Goals SDG yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB merangkumi ekonomi, kualiti alam sekitar, kesejahteraan komuniti, penggunaan tanah dan sumber yang optimum, infrastruktur dan pengangkutan yang berkesan serta tadbir urus yang baik. Beliau juga Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan menjelaskan meskipun Murninets telah dimulakan sejak 2012 namun hanya 3 PBT di Sarawak terlibat dalam program tersebut sejak 2019 iaitu Majlis Perbandaran Kota Semarahan, Majlis Daerah Sibu dan Lembaga Kemajuan Bintulu. Justru beliau berharap lebih banyak lagi PBT negeri ini akan terlibat dalam program tersebut dalam merealisasikan agenda Malaysia Berdaya Huni yang kini telah menjadi asas kepada pelaksanaan sistem penilaian dan pengukuran kemampanan serta daya huni bandar di peringkat PBT. Beliau berkata demikian di Majlis Pelancaran Program Jaringan Petunjuk Pembangunan Mampan Bandar Luar Bandar Malaysia Murninets Negeri Sarawak di Kuching. Dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 turut mensasarkan 120 bandar mencapai status bandar mapan pada tahun 2025 dengan memberi tumpuan dan penekanan untuk mempercepat pembangunan wilayah yang seimbang dan inklusif terutamanya di Sarawak. Pada tahun ini sebanyak 127 PBT yang terdiri daripada 98 dari semenanjung Malaysia, 3 PBT
PBT di wilayah Persekutuan dan 26 PBT Negeri Sabah telah menyertai Murninets. Manakala pada tahun hadapan sebanyak 26 PBT Negeri Sarawak bakal menyertai program tersebut menjadikan secara keseluruhannya sebanyak 153 PBT di Malaysia terlibat dengan program Murninets. Makanan tradisional kaum di Sarawak mempunyai potensi untuk diketengahkan ke pasaran jika dipromosi dalam industri kulinari. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini kerana terdapat banyak makanan tradisional dan unik pelbagai kaum di negeri ini yang boleh diangkat untuk dipasarkan sama ada di dalam atau luar negeri. Datuk Seri Abdul Karim mengambil contoh laksa Sarawak yang merupakan antara makanan tradisi dahulunya hanya dikenali di pasaran tempatan namun kini telah berjaya menembusi pasaran global. Katanya antara makanan tradisional atau unik yang diyakini mempunyai daya tarikan tersendiri termasuk cencaluk dan pekasam ikan. Sebenarnya itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata industri kulinari boleh memainkan peranan dalam usaha terbabit dengan menyediakan pakej yang menarik seperti kelas masakan, makanan tradisional selain mempromosi makanan tersebut di lokasi tumpuan pelancong. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan persidangan EAT Test of Borneo di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau menyifatkan melalui penganjuran persidangan itu boleh membantu untuk memacu industri pelancongan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi pada masa akan datang. Jelasnya ia merupakan satu langkah ke arah memperluas, menghubung dan berinteraksi dengan profesional dalam industri yang berpotensi, rakan kongsi perniagaan dan komuniti secara keseluruhannya. Petani dan penternak di Sarawak perlu memperkukuhkan industri agro makanan bagi meningkatkan tahap ekspor produk makanan sekaligus meningkatkan daya jaminan dan isu keselamatan makanan di negeri ini. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom berkata, pihaknya kementerian kini sedang memberi tumpuan khusus terhadap pembangunan agro komoditi dalam aspek pengeluaran produk makanan yang berpotensi untuk diekspor. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menjelaskan penekanan tersebut juga merupakan pelan kontingensi Sarawak bagi menangani isu jaminan makanan sekiranya rantaian makanan import dari luar negara terputus akibat faktor-faktor luaran seperti isu ketegangan geopolitik di antara beberapa buah negara ketika ini. Para rakan-rakan seperjuangan dalam warga pertanian, kita harus menumpukan apa yang kita mau lakukan untuk kebaikan orang-orang Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Penghargaan 2022 Jabatan Perkhidmatan Veterina Peringkat Sarawak di Bintulu baru-baru ini. Seramai 21 orang penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 dan 13 orang penerima Penghargaan Pesara pada majlis tersebut. Saudara, Sarawak sememangnya komited dalam meningkatkan kualiti kesihatan awam dan sentiasa memastikan infrastruktur kesihatan memenuhi keperluan semasa dan akan datang. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, kerajaan juga mengalu-alukan sumbangan daripada pihak swasta dan membantu kerajaan menambah baik sektor kesihatan dalam memastikan rakyat mendapat perkhidmatan rawatan yang diperlukan. Beliau berkata demikian pada perasmian pusat hemodialisis oleh Yayasan St. John Ambulance Malaysia di Bintulu. Through such proactive efforts shown by SJAM KPS Foundations in reaching out to the communities at large, dialysis treatment can be made more accessible to the needy patients and wish that more dialysis centers can be set up to cater for the low and middle income community. Beliau turut menghargai usaha dan peranan yayasan tersebut dalam membantu pesakit menjalani rawatan dialisis, khususnya mereka yang kurang berkemampuan dan berpendapatan rendah. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak telah bersiap siaga termasuk daripada segi keanggotaan, logistik dan aset bagi menghadapi musim monsun timur laut yang dijangka bermula November ini. Pengarah APM Sarawak Abdul Wahab Rahim memberitahu pihaknya telah bersedia sepenuhnya dengan lebih 1,000 anggota untuk digerakkan terutama ke kawasan kerap berlaku banjir di negeri ini.
Abdul Wahab juga menambah kerjasama erat di antara agensi itu dengan semua agensi keselamatan yang lain juga berada dalam tahap yang tinggi dan beliau yakin langkah tersebut juga menjadi kunci utama dalam pengurusan bencana yang baik sekaligus menjamin keselamatan rakyat di Sarawak. Dalam pada itu, beliau juga mengingatkan penduduk di kawasan berisiko banjir sentiasa berjaga-jaga serta melakukan persediaan awal bagi memudahkan pengurusan bencana oleh pihak berkuasa dilakukan dengan sempurna. Beliau memberitahu demikian kepada media selepas perasmian program eksersis Monsun Timur Laut APM 2022 yang berlangsung di Tasik, Danu Serian. Untuk kali ini, kita gunakan pendekatan itu dan kita berdoa mudah-mudahan dengan pendekatan tersebut sedikit sebanyak apabila berlaku katakan terputus hubungan jalan raya ataupun jalan sungai kat kawasan tersebut, maknanya pasukan pertahanan awam sekurang-kurangnya peringkat awal itu menggunakan strength yang minimal tadi kita telah ada dekat kawasan tersebut untuk memastikan berlaku evakuasi atau pemindahan dan juga pengurusan pusat-pusat pemindahan di sanalah. Mengenai latihan tersebut, beliau menjelaskan latihan tersebut adalah bagi meningkatkan tahap kecekapan serta kerjasama berpasukan dalam kalangan anggota APM sebagai persediaan menghadapi monsun Timur Laut. Seramai 180 orang pegawai dan anggota APM dari 16 buah daerah seluruh negeri menjalani latihan tersebut. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan. Baik, terima kasih Ibu Mak untuk perkembangan di Sarawak. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA sasar 30,000 pengunjung memeriahkan Karnival KETSA at Kota Baru prihatin. Menterinya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata program berkonsepkan turun padan itu bagi menyampaikan informasi dan fungsi kementerian serta jabatan dan agensi di bawah KETSA. Ia juga bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat di zon timur semenanjung Malaysia. Karnival yang bermula semalam dan berakhir esok berlangsung di dataran Platinum Mall, Lembah Sirih, Kota Baru. Julung kali diadakan di Kota Baru, ia mampu memberi manfaat kepada masyarakat dari pelbagai aspek, antaranya kesihatan dan kebudayaan. Jumlah pengunjung kalau berdasarkan kepada setiap penyertaan dalam setiap event tu memang amat menggalakkan. Sebagai contohnya pagi tadi didaftarkan, saya difahamkan hampir 2,000 orang yang menyertai fun run, iaitu larian secara santai tak jauh 2 kilo sehingga 4 kilometer saja. Kita melihat rakyat keluar atas dasar konsep sihat. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media selepas merasmikan karnival tersebut di Kota Baru hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Taqiyuddin yang juga Setiausaha Agong PAS memaklumkan PAS masih terbuka untuk membentuk gabungan dengan mana-mana parti politik bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15. Jelas beliau, selagi belum tiba hari penamaan calon, semua parti termasuk PAS masih mempunyai pilihan untuk menyertai atau mewujudkan sebarang gabungan politik. Selagi belum sampai hari penamaan calon, anything can happen. Semua perkara boleh berlaku. Sama ada kita pembentukan gabungan-gabungan itu boleh berlaku sehinggalah hari penamaan calon. Karena hari penamaan calon menentukan satu-satu parti itu di dalam gabungan mana dan sebagainya. Jadi saya rasa belum lagi berakhir. Sekiranya ada parti-parti ingin menggabungkan ataupun mewujudkan gabungan. Tambah Datuk Seri Taqiyuddin, senarai calon yang mewakili PAS pada PRU15 akan dimuktamadkan sepenuhnya sebelum seranjai pilihan raya SPR bermesyuarat untuk proses pengundian. Demi bangsa dan negara, demi kebanggaan sang juara, we will never rest to become the best. Petronas Tutin dan Kawi.
Persaingan jelajah berbasikal Tour di Langkawi 2022 kini memasuki peringkat keempat dan para pelumba telah pun dilepaskan dari Sabak Bernam menuju ke Meru Raya Perak petang ini. Laporannya bersama Tuan Ikram, Tuan Muhammad. Boleh. Terima kasih Atikah di Angkasa Puri. Peringkat keempat hari ini membabitkan jarak sejauh 137.9 km dari Dewan Tun Razak Sabak Bernam Selangor menuju ke Dataran Aman Jaya Perak. Perlumbaan masih berlangsung dan pelumba ketika ini dijangka menghampiri kilometer 117.9 iaitu di sekitar Jalan Ipoh menghala ke Lumut berbaki 20 km sebelum tiba di garisan penamat. Pelumba dilepaskan pada jam 2.40 petang tadi dan dijangka melintasi garisan penamat pada pukul 6.04 petang. Untuk makluman anda, pelumba TSD Jambal Jam Sambaya cemerlang menguasai 2 zon pecutan hari ini. Peringkat hari ini mempertaruhkan 3 zon pecutan iaitu di kilometer 14.9 di Hutan Melintang, kilometer 60.6 di Kampung Gajah dan kilometer 85.3 di Tanjung Tualang. Ketiadaan zon pendakian hari ini bermakna pelumba Terengganu Polygon Cycling Team TSG Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif akan terus menguasai jersey merah selaku Raja Bukit. Bagaimanapun beliau dijangka kembali menerima saingan hebat terutama daripada pelumba Movistar Ivan Ramiro Sosa dan rakan sepasukan Jambal Jam Sambaya bermula perlumbaan peringkat kelima dari Kuala Kangsar ke Kulim esok. Pelumba kelahiran Marang itu ketika ini mengumpul 29 mata, 4 mata di depan Ivan Sosa. Laluan dengan keseluruhan 3 zon pecutan hari ini menjadi fokus buat pelumba untuk mengejar jersey hijau sebagai Raja Pecut. Gleb Shritsa daripada pasukan Astana Kazakhstan ketika ini menguasai kategori Raja Pecut dengan keseluruhan 27 mata, 8 mata di depan pesaing terdekat Erlen Belikra daripada pasukan Uno X Pro Cycling Team. Kita harapkan Raja Pecut ataupun kita harapkan pakar pecut negara kita Muhammad Haris Saleh daripada pasukan TSD mampu bangkit dan menyinar pada perlumbaan esok dan berbaki lagi 4 perlumbaan. Saya kira setakat itu saja laporan saya ketika ini. Nantikan laporan penuh perlumbaan hari ini di Berita Perdana malam ini. Kembali bersama Atika Naim di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah saudara, berita wilayah edisi Jumaat 14 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.